Allah ma'lumihi bidaraini amin. Maka ahlul kalam, maka ahli ilmu kalam hendaklah mengetahui akan batasnya dalam agama. Faya'lam al-mutakallimu haddahu min ad-din wa anna mawqi'ahu minhu mawqi'al harisi fi tariqil haji. Maka ahli ilmu kalam hendaklah mengetahui akan batasnya dalam agama. Batas keharusan, sejauh mana keharusan untuk membahaskan atau memperkatakan ilmu kalam dalam agama. Dan mengetahui kedudukan ilmu kalam dalam agama sebagai kedudukan pengawal dalam perjalanan haji. Jadi bukan haji itu sendirilah. Ilmu kalam mana pengawal dalam perjalanan haji, bukan haji itu sendiri. Jadi jangan kita bersibuk-sibuk dengan pengawal dalam perjalanan haji yang tugasnya untuk mengawal rombongan. Itu pun jika sekiranya diperlukan jika ada perompak. Kalau perompak tidak ada, tidak perlu pengawal. Tidak perlu pengawal. Jadi begitulah juga. Jadi yang pentingnya itu adalah ibadat haji itu. Jadi samalah juga tujuan ilmu kalam ini untuk menangkis da'iyah-da'iyah golongan bid'ah, ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya yang mengeluarkan pandangan-pandangan akidah-akidah yang menyeleweng untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka ataupun da'iyah-da'iyah mereka itu. Pada zaman hari ini, pemikiran-pemikiran yang sesat pada zaman hari ini, ideologi dan sebagainya. Tapi bukan agama itu sendiri. Dia bukan hakikat agama itu sendiri. Jadi kalau tidak ada cabaran, maka tak perlu kita nak menyibukkan diri. Apabila pengawal itu tidak melakukan pengawalan, nescaya dia tidak termasuk dalam jumlah orang haji. Makna kalau tidak perlu ada pengawalan, makna tak timbul pun dia itu dalam senarai rombongan haji. Dan ahli ilmu kalam apabila tidak melakukan tugasnya untuk berdebat, ini asalnya tidak itu tidak perlu, sebab dalam bahasa Arabnya wal mutakallim idza tajarrada lil munazarati wal mudafa'ati wa lam yasluk tariqal akhirah. Tajarrud ni maknanya hanya. Dan ahli ilmu kalam apabila hanya tidak terbuang, tajarrada maknanya apabila semata-mata melakukan tugasnya untuk berdebat dan mempertahankan pendirian, tidak menjalani jalan akhirat dan tidak bekerja mendidik dan memperbaiki hati, maka tidaklah sekali-kali dia tergolong dalam jumlah ulama agama. Yang maknanya kalau dia hanya bersibuk dengan tugasnya berdebat, mempertahankan pendirian, tidak menjalani jalan akhirat dan tidak bekerja mendidik dan membaiki hati, maka tidaklah sekali-kali dia tergolong dalam jumlah ulama agama. Dan tidaklah pada ahli kalam itu agama selain akidah yang bersekutu padanya, yang bersekutu yang ini bersamaan padanya dengan orang kebanyakan yang lain. Itu sebenarnya agama. Maknanya sebagai contoh, orang awam, orang biasa, dia tak mengaji pun, dia tak tahu pun nak berhujah dengan Mu'tazilah ke Syiah ke, dia tak pandai. Tapi bila dia mengaji sungguh-sungguh sekadar sebagaimana pengajian sahabat-sahabat dan sebagainya, maka dia kenal Allah. Sebagai contohnya, bila dia faham Allah SWT, sebagaimana sahabat-sahabat dulu, dia tidak ada ilmu-ilmu macam disusun pada hari ini. Dia belajar dengan Nabi, ayat Quran lah, akidah sebagaimana Quran. Sebagai contohnya, dia memahami konsep tauhid berdasarkan pada surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau sekadar
memahami konsep tauhid dengan surah Al-Ikhlas, maka orang awam ke ulama ke sama dipanggil. Konten yang sama daripada dulu sampai ke ini. Jadi sebenarnya kata Imam Ghazali itulah sebenarnya. Dan tidaklah para ahli ilmu kalam itu agama, dan tidaklah pada ahli ilmu kalam itu agama, yang melainkan akidah dipanggil yang bersekutu, yang bersamaan padanya dengan orang kebanyakan yang lain. Akidah itu termasuk dalam golongan amal perbuatan zahir dari hati dan lisan, iaitu la ilaha illallah, dia panggil Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia panggil zahir makna kita sebut tadi tauhid tadi. Jadi sekadar itulah, sama. Tapi kata dia, kalaulah dia panggil didalami lagi mengikut ilmu mukasyafah yang dia akan sebut ni, itu barulah akan beza, dia panggil akan beza antara seorang dengan seseorang. Mana jadi Imam Al-Ghazali dia menekankan bahawasanya kedalaman ilmu itu berada pada tazkiyah. Maknanya kita ilmu yang dicurahkan oleh Allah Ta'ala sendiri dalam batin kita. Setelah kita melalui ilmu muamalah, ilmu muamalah itu tangga yang pertama kepada ilmu mukasyafah. Dan bedanya ahli kalam itu dari orang awam ialah dengan perbuatan berdebat dan penjagaan. Yang mana penjagaan daripada inilah da'i-da'i bid'ah tadi ni. Jadi orang awam tahu apa yang orang awam tahu dari sudut akidah tu lebih kurang sama lah dengan apa yang diketahui oleh ahli kalam itu. Cuma berbezanya kalau ahli kalam ni dia pandai berdebat, orang awam tidak pandai berdebat. Jadi habis apa yang sebenarnya, yang kelebihan sebenarnya tu? Kata Imam Ghazali, adapun mengenal Allah Ta'ala, sifat dan af'alnya serta sekalian yang telah kami isyaratkan dalam ilmu mukasyafah, maka tidaklah diperolehi dari ilmu kalam. Mana ilmu mukasyafah dan juga ilmu tangga yang pertama sebelum mencapai ilmu mukasyafah, dia kata Imam Ghazali tidak akan diperolehi melalui ilmu kalam. Malah hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang. Malah bukan sekat tidak boleh diperolehi melalui ilmu kalam, bahkan ilmu kalam itu hampir-hampir menjadi hijab dan penghalang lagi pula. Apabila dipanggil manusia ini bila dia bertengkar, maka dia akan menimbulkan sifat sombong, dipanggil. Sifat sombong itu satu. Yang keduanya, bila dia merasakan dirinya betul, kadang-kadang dia terlepas pandang mutiara-mutiara daripada pihak lawan. Maknanya padahal yang ada pada dia itu hanyalah kaca, dia panggil. Kerana kebenaran ini, sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah, dia pernah sebut, dia kata, tidak aku hadir untuk berdebat dengan seseorang, melainkan aku menunggu kebenaran lahir daripada mulutnya. Atau kemaqal. Bila dia hadir tu, dia nak tengok mungkin apa yang dia pegangan dia mungkin salah dan orang lain tu betul. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sebab itu Imam Syafi'i ini dia sentiasa menemui pendapat yang sadid, dia panggil. Sadid ni makna pendapat yang kualiti, yang benar. Kerana dia sentiasa mencari yang betul, yang benar. Bahkan dia pernah sebut kepada Imam Ahmad. Dia kata, kamu lebih mengetahui hadis tentang kami. Mana kami di sini ahli fiqh lah. Kerana Imam Syafi'i ini dia mengandaikan dia ahli fiqh. Maka jika sekiranya kamu menemui hadis yang sahih, bagi tahu kami. Itu tawaduk daripada Imam Ahmad. Itu hanya anak murid dia saja. Tapi oleh kerana dia melihat sisi lebihnya Imam Ahmad, Imam Ahmad mengarang kitab Musnad yang merupakan di antara kitab hadis yang paling banyak, ada 40,000 hadis. Dalam Sahih Bukhari saja ada 7,000 saja. Dan kalau dibuang yang berulang-ulang dalam sekitar 25,000. Jadi
itu kehebatan Imam Ahmad. Dia bukan saja ulama fiqh tapi juga ulama hadis. Dan dia mengarang sendiri. Musnad dia tulis sendiri. Walaupun ada tambahan sedikit daripada anaknya Abdullah bin Ahmad. Adapun Imam Syafi'i dia tidak mengarang sendiri musnad Syafi'i. Sebaliknya ditulis selepas kewafatan dia. Musnad Imam Syafi'i. Mana dia ambil hadis-hadis yang dia kemukakan dalam penghujahan. Penghujahan dalam kitab Al-Um dan kitab dan sebagainya. Sebab itu Imam Syafi'i dia katakan Imam Ahmad, kalau ada hadis-hadis yang sahih, bagi tahu kami. Jadi begitulah kita pun maknanya mencari ilmu yang benar, bukan semata-mata untuk berdebat, menegakkan hujah seolah-olah macam semua yang kita pegang itu sudah betul. Itu bahaya bagi bukan saja bagi seorang penuntut ilmu, bahkan bagi seorang hamba Allah Ta'ala. Malah hampir adalah ilmu kalam itu menjadi hijab dan penghalang daripada mendapat ilmu mukasyafah. Dan sesungguhnya sampai kepadanya, yakni kepada ilmu mukasyafah itu ialah dengan mujahadah, bersungguh-sungguh hati. Mujahadah maknanya kesanggupan untuk kita memayahkan diri untuk mencapai keridaan Allah. Bukan melalui perdebatan, tapi melalui mujahadah yang dijadikan Allah sebagai muqaddimah bagi petunjuk. Mana petunjuk itu muqaddimahnya yang kita mesti lalui itu pun tangganya ialah mujahadah. Kalau kita melalui tangga mujahadah, insya-Allah kita akan dapat petunjuk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Mereka yang bersungguh-sungguh pada kami, itu makna mujahadah. Allah Ta'ala sebut mujahadah dulu. Alladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, pada kami kerana keredaan kami, maka akan kami tunjuki. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tunjuk kami. Maka akan kami tunjuki mereka akan jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang muhsinin. Orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, kata dia, dan sungguhnya sampai kepadanya, yakni ilmu mukasyafah itu ialah dengan mujahadah yang dijadikan Allah sebagai muqaddimah bagi petunjuk. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebutkan bahawa tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah. Tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah. Dan ketahuilah, kata dia, hidayah ni ada bidayah dia. Itu mana itu yang kitab tu Bidayatul Hidayah tu. Dia kata dia hidayah, tujuan menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah. Hidayah ini ada bidayah dan ada nihayah. Hidayah Allah Ta'ala ini ada bidayah, ada nihayah. Jadi bidayah dia apa? Taqwa yang zahir. Taqwa yang zahir ni itulah dipanggil apa? Melaksanakan perintah Allah, al-imtisali wa amrillah wajtinabu nawahi. Mematuhi perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Itu taqwa yang zahir. Maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji. Mula kalimah syahadah dulu, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran. Kemudian menjaga 7 anggota daripada dosa. Itu taqwa yang zahir. Jadi bila kita merentasi permulaan hidayah, iaitu taqwa yang zahir, maka kita akan sampai kepada taqwa yang batin. Taqwa yang batin itulah yang disebut dengan ilmu mukasyafah itu. Maknanya taqwa yang batin. Dalam makna mukasyafah, ilmu mukasyafah itu. Jadi sebab itu Imam Ghazali kata, maka dan sungguhnya sampai kepadanya, yakni kepada ilmu mukasyafah, ialah dengan mujahadah yang dijadikan Allah sebagai muqaddimah bagi petunjuk, bagi hidayah.
sama ada hidayah kepada jalan yang lurus ataupun hidayah kepada dipanggil hakikat kebatinan dipanggil. Yang mananya ilmu yang mana rahsia, segala rahsia dipanggil, yang mana Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia yang terpilih saja. Yang akan sehingga kalau kita tengok pada Quran sebenarnya kadang-kadang orang tanya kita, kenapa perlu mukasyafah ini, ilmu mukasyafah ini, sejauh mana dia penting? Maka ada orang dia mencari karamah. Dengan mendapat ilmu mukasyafah ini, mana kita berpeluang mendapat karamah. Karamah ni maknanya perkara yang mencari adat yang dikurniakan Allah kepada para salihin. Tapi sebenarnya wallahualam, kalau kita perhati sebelum ni, kalau kena ulang balik sebelum ni, kena tengok balik macam mana huraian Imam Al-Ghazali tentang ilmu mukasyafah. Iaitu rahsia di sebalik agama tu, syariat itu. Ada apa pada semayang? Ada apa pada puasa? Maknanya hakikat alam kubur dia panggil. Iaitu seolah-olah macam sekarang ni kita nak berpindah daripada ilmu al-yaqin, keyakinan berdasarkan ilmu. Iaitu sekarang ni alam kubur tu Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, maknanya perkhabaran lah. Tapi sekarang ni kalau kita dikurniakan oleh Allah ilmu mukasyafah, maka batin kita, mata hati kita tu akan melihat sendiri. Seolah-olah macam melihat sendiri dia panggil alam kubur, melihat sendiri syurga, neraka, kebesaran Allah dan sebagainya. Itu ilmu mukasyafah. Dalam pengertian yang lain, wallahu a'lam, iaitu kita nak mencapai jiwa yang mutmainnah dipanggil. Jiwa yang mutmainnah. Walaupun karamah itu Allah Ta'ala nak berikan, kalau nak tolong kita, dia berikanlah karamah itu. Tapi yang pentingnya ialah kita nak mencapai jiwa yang mutmainnah. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, sebelum Allah Ta'ala nak jemput hamba-hamba dia ke syurga, Allah Ta'ala kata, ya itu nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang paling tinggi. Di tengah-tengah tu al-lawamah, bawah tu jiwa al-amarat bisu. Jiwa yang paling tinggi dia panggil, al-mutmainnah. Cuma masalahnya kita terhijab apabila kita terbiasa dengan terjemahan yang asalnya tak begitu tepat. Jiwa mutmainnah itu, iaitu nafsul mutmainnah. Wahai nafs yang mutmainnah, irja' ila rabbiki, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha untuk bertemu Tuhanmu dan Tuhanmu redha untuk menerima kamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jadi kita selalu terjemah jiwa mutmainnah ini ialah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Tapi wallahu a'lam, tengok dalam tafsir yang panggil jiwa al-mutmainnah itu, nafsu mutmainnah adalah al-nafsu al-aminah. Makna jiwa yang teguh, jiwa yang tetap, yang mana jiwa yang tak terumbang-ambing lagi dipanggil, yang tidak sangsi, yang tidak ada kesangsian. Seolah macam kalau kita dengar orang cerita ada insiden, kita dengar orang cerita, maka kita timbul kesangsian. Apakah yang menceritakan itu betul ke tak betul? Dia ni jujur tak jujur? Ataupun dia menipu? Mungkin dia silap tengok dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri yang tengok insiden itu, tidak ada keraguan lagi. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Tidak, dadanya Muhammad SAW itu mendustakan apa yang dia tengok sendiri. Maknanya benda yang kita tengok sendiri memang kita tak boleh dustakan. Kita tengok sendiri. Jadi begitulah juga sekarang ni kita dengar tentang syurga, kita dengar tentang neraka. Memang kita hanya mendengar, dia panggil. Kita percaya. Tapi sebab tu kadang-kadang kita percaya tapi kita belum buat apa-apa lagi. Belum ada semangat untuk beramal dan sebagainya. Tapi percaya. Kerana jiwa kita itu belum mutmainnah. Masih lagi lawam, dia panggil.
Tapi kalau orang seperti dah mencapai jiwa sebagaimana Abu Bakar, radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, jiwa sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, maka sanggup memberi bukan sekadar harta benda, sanggup memberi nyawa. Dan sampai ke hari ini pun kita pasti tengok pejuang-pejuang Islam yang sudah mencapai tahap itu. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa karamah yang paling tinggi sebenarnya bukan karamah yang bentuk yang dikagumi oleh manusia, tidak. Karamah yang paling tinggi adalah istiqamah. Dan karamah yang paling tinggi ialah bila Allah Ta'ala pilih seseorang itu untuk istiqamah dalam bentuk iqamah yang istiqamah, yang mana dia tahan ujian walaupun dalam saat paling getir. Itu yang Nabi sebutlah hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling hebat diuji oleh Allah ialah para Nabi. Jadi kehebatan ujian itu dan sabat teguh ketika berdepan ujian, itulah sebenarnya kehebatan yang ada pada Nabi. Semua amsal, kemudian orang berikutnya, kemudian orang yang berikutnya. Jadi sebab itu kita kena faham ilmu mukasyafah ini. Kita baca kitab Ihya Ulumuddin ini, kita kena faham ilmu mukasyafah pun kena faham macam mana Imam Ghazali nak kita faham. Bukan faham sebagaimana masyarakat nak faham. Ilmu mukasyafah ni satu ilmu yang luar biasa, satu ilmu yang menakjubkan, satu ilmu yang menggambarkan kehebatan seseorang dan sebagainya. Tidak. Ilmu mukasyafah ini ialah ilmu yang kita nak cari untuk kita menyelami sungguh-sungguh hakikat, dia panggil ketuhanan, hakikat perkara sam'iyat, hakikat syariat itu sendiri. Dan kita nak yakin sungguh-sungguh. Sebagai contoh pada hari ini dalam suasana orang tidak yakin dengan syariat Islam, tidak memperjuangkan Islam, kita lah yang nak lahir sebagai pejuang sungguh-sungguh, bermati-matian nak mentabatkan Islam, berdepan dengan sekular, berdepan dengan kita parti sekarang ni. Kalau dari segi anak-anak muda sekarang ni, kita parti tengok dia perjuangan dia itu, dia lebih pergi pada orang kata apa, nak berjuang kebebasan. Padahal itu semua bukan ada sesuatu yang bernilai sangat pun. Cuma bernilai di sudut hak kemanusiaan lah. Tapi dari segi martabat kita di sisi Allah Ta'ala itu adalah perjuangan untuk martabatkan syariat Allah itu. Tapi kita tak akan boleh bersungguh-sungguh kalau kita tidak dikurniakan Allah dengan ilmu mukasyafah tentang rahsia syariat. Ada apa sebenarnya yang kita nak tuntut sangat? Sebagai contohnya, kita nak tuntut sangat negara ini dilaksanakan syariat Allah tu. Kenapa? Sebab sedikit Allah Ta'ala dah sebut dah. Cuma masalah sekarang ni kita tak sampaikan kepada orang dan orang tak yakin. Orang percaya tapi tak yakin. Dia percaya dengan Quran tapi dia masih timur tengah. Betulkah? Betulkah? Ekonomi kita boleh maju kalau kita bertakwa, kalau kita melaksanakan syariat Allah. Padahal betul. Macam mana boleh timur betul? Tak betul. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-A'raf. Lau anna ahlal Qur'an wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk satu negeri itu, satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala gunakan lam beri makna takkid. La fatahna alaihim, pasti kami akan bukakan kepada mereka barakatin minas sama'i wal ardh, pintu-pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Makna kesuburan daripada langit, hujan, rezeki. Langit ni dia sumber rezeki turun daripada Allah. Segala ketentuan tu daripada langit. Dan juga bumi. Bumi ni adalah sumber rezeki, kesuburan dan sebagainya. Itu jadi macam mana kita nak yakin tu bahawasanya kalau beriman dan bertakwa akan maju tu. Itu dipanggil di antara hakikat rahsia itu hanya boleh diselami oleh orang yang mencapai ilmu mukasyafah. Dan kalau dia dah sampai pada rahsia itu, bila dia cerita dekat orang, barulah orang akan dipanggil orang yakin. Ni dia sendiri pun cerita ayat Quran lah, tapi dia sendiri pun belum lagi merasai kelazatan iman dan taqwa tu. Dia sendiri belum merasai kelazatan iman taqwa dan dia sendiri belum
betul-betul merasai keberkatan hasil iman taqwa dalam dirinya, dalam rumahnya, dalam dia panggil apa, dalam lingkungan dia. Jadi dia bercakap itu ayat Quran, ialah ayat Quran, tapi masih dalam bentuk perkhabaran. Dia sendiri belum merasai, belum dalam satu hadis Nabi sebut dalam rupa dia panggil halawatul iman, kemanisan iman. Beriman, tapi apakah dia telah merasai kemanisan iman itu? Itu yang perlu kita tanya kembali. Kemudian Imam Ghazali sebut lagi, jika anda berkata bahawa aku telah berulang kali menyatakan akan batas tugas ahli ilmu kalam kepada menjaga akidah orang awam dari gangguan pembuat bid'ah, sebagaimana batas tugas pengawal, tak lebih daripada itu, iaitu menjaga pakaian jemaah haji dari gangguan orang Arab, orang Badui, bukan orang Arab, orang Badui, dan berulang kali, maknanya barang-barang pakaian, mana barang-barang berharga milik jemaah haji daripada dirampas oleh orang Badui. Tak lebih daripada itu. Dan berulang kali aku menyatakan akan batas tugas ahli fikih ialah menjaga undang-undang atau qanun yang dapat mencegah penguasa kejahatan, yang dapat penguasa mencegah, yang dapat para penguasa mencegah kejahatan sebahagian musuh dari sebahagian yang lain. Mana untuk meleraikan pemusuhan lah. Yang mana tugas pemerintah untuk meleraikan pemusuhan di antara rakyat. Jadi gunakan ilmu pakai zaman dulu, dia guna ilmu fiqah lah. Mana qadhi semuanya melaksanakan syariat fiqah. Tapi hari ini hakim-hakim dia gunakan undang-undang negara. Ya? Jadi dia kata tak lebih daripada itu. Bagaimana kita sebut sebelum ni, Imam Ghazali kata ilmu cabang ada dua, cabang fiqah, cabang tazkiyah. Jadi ilmu cabang fiqah itu ialah ilmu duniawi, ilmu syariat duniawi untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Tapi ilmu cabang tazkiyah itu yang sebenarnya ilmu akhirat. Jadi kata dia, kalau kamu tanya saya, kenapa kamu ulang-ulang sebut begitu? Ilmu kalam ni untuk jaga kawal agama tak lebih daripada peranan seperti peranan para pengawal yang mengawal jemaah haji daripada dirompak. Takat itu saja. Fiqah pula untuk mengatur undang-undang, memudahkan penguasa untuk mengatur undang-undang yang meleraikan pemusuhan di antara yang bermusuh. Pertikaian. Kata maknanya kalau begini, ini dua tingkat yang menurun. Mana orang kata dekat dia lah, kalau begini wahai imam, anggapan kamu ini dua tingkat, mana tingkat ilmu kalam dan juga ilmu fiqah ini adalah tingkat yang menurun, bukan yang meninggi. Dengan menyandarkan kepada ilmu agama, yang disandarkan kepada ilmu agama yang lain, yang mana yang kamu mengangkat dia, contoh macam ilmu mukasyafah, ilmu amalah, ilmu usul. Imam Ghazali sebut apa? Ilmu usul, ilmu Quran, hadis, dan juga ilmu ilmu asarus sahabat, ilmu ijma'. Dan ulama sedangkan, dan itu dengan makna sedangkan. Wow hal. Sedangkan ulama umat yang terkenal dengan keutamaan adalah mereka, yakni para ulama fikih dan ulama kalam. Jadi bagaimana aku menyebutkan tentang ilmu kalam dan juga ilmu fiqh ini dengan bentuk yang menurun. Tidak tinggi statusnya berbanding dengan ilmu-ilmu agama yang lain yang kamu sebut. Ilmu usul, ilmu cabang tasawuf atau ilmu tazkiyah itu. Padahal dari segi realitinya, ulama umat yang terkenal itu adalah tergolong dari kalangan fiqh dan juga ulama kalam. Mereka lah makhluk yang utama pada sisi Allah Ta'ala. Mana seolah-olah mereka lah makhluk yang utama pada sisi Allah, melihat kepada mazahir, melihat pada pandangan orang ramai. Maka bagaimana menurunnya darjat mereka kepada kedudukan yang rendah itu dengan menyandarkan kepada ilmu agama yang lain. Jadi masyarakat pandang tinggi. Padahal kamu pula meletakkan perumpamaan seolah mereka itu menurun
Jadi macam mana? Maka kata Imam Ghazali, ini dia jawab. Jadi Imam Ghazali menjawab. Maka ketahuilah bahawa orang yang mengenal kebenaran dengan orang-orang adalah orang yang hairan dalam keheranan kesesatan. Jadi kalau kamu mengenal kebenaran, bukan melihat kebenaran, hakikat kebenaran itu apa dia, tapi mengenal kebenaran kerana orang. Kalau orang kata benar, mana apa yang dipandang orang sebagai benar, nescaya kamu akan terus berada dalam keheranan, dalam maknanya kamu akan menjadi orang yang hairan, mana yang terus dalam keheranan, yang berada dalam kesesatan itu sendiri. Mana sinonim kesesatan itu ialah tidak jumpa petunjuk. Akan sentiasa berada dalam dipanggil apa? Kehilangan arah. Dari itu kata Imam Ghazali, kenalilah kebenaran. Jangan kenali orang, kenalilah kebenaran. Nescaya engkau akan mengenal ahli kebenaran itu siapa. Bukan mengenali orang. Kemudian tengok orang nak macam mana, apa pandangan orang, maka kita pun simpulkan, itulah yang benar. Apa yang disukai oleh orang, maka kita simpulkan itu benar. Tidak, kata Imam Ghazali. Kenali dulu yang benar itu apa dia. Setelah itu baru kamu tahu siapa yang sebenarnya benar. Kalau engkau berjalan menuju jalan kebenaran, tambah sikit Aisyah. Kalau benar engkau ingin berjalan menuju jalan kebenaran. Kalau benar engkau ingin menuju jalan kebenaran, kenali kebenaran. Setelah itu baru kenali siapa yang orang yang benar, iaitu orang yang berpegang dengan kebenaran. Jika engkau padakan, tapi kata dia, kalau engkau berpada dengan taklid, teman-teman nak ikut orang saja, kata Imam Ghazali, dan berpada dengan melihat kepada termasyhur, orang termasyhur dari tingkat-tingkat keutamaan antara manusia, maka janganlah engkau lupa sahabat Nabi dan ketinggian kedudukan mereka. Jadi kalau kamu nak melihat, dia panggil, kalau engkau berpada dengan taklid dan berpada untuk melihat kemasyhuran itu tingkat-tingkat keutamaan di antara manusia, jangan lupa kata dia, cuba tengok sahabat-sahabat. Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi. Macam mana? Telah sepakat mereka yang telah aku bentangkan, bila cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, jadi sepakat mereka yang aku bentang, yang ni ulama kalam, ulama fiqh sendiri sepakat dengan menyebutkan mereka daripada ulama fiqh dan ilmu kalam, maknanya yang telah sepakat mereka yang telah aku bentangkan, makna siapa mereka tadi, iaitu yang disebut mereka itu dari golongan ulama fiqh dan kalam, sepakat tentang apa itu? Atas terkemukanya para sahabat itu. Jadi kalau kita nak lawan, nak bertanding, siapa sebenarnya orang terkemuka, sekarang ni kita bandingkan orang terkemuka zaman kita ke ataupun orang terkemuka sahabat Nabi. Maka sepakat ahlul kalam sendiri pun sebut, ulama fiqh sendiri pun sebut, sudah tentu yang paling terkemuka itu ialah sahabat-sahabat. Jadi sekarang ni macam mana sikap sahabat dengan orang terkemuka yang lain? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Maka dia lanjutkan lagi. Dan sesungguhnya, jadi sepakat ilmu kalam pun sebut sama, ilmu fiqh, ulama fiqh pun sebut sama, ulama kalam pun sebut sama, bahasanya sahabatlah yang paling terkemuka. Kata dia, dan sesungguhnya tidak terdapat tujuan peribadi mereka pada agama. Yang ini tuan-tuan sekalian kena pindah sikit lah. Dan sesungguhnya tidak tercapai kedudukan peribadi mereka, yakni para sahabat, pada ketinggian agama. Jadi buat macam mana sekalipun datang generasi yang selepas para sahabat ini, tak akan ada mana-mana peribadi yang akan mencapai keunggulan peribadi para sahabat. Dan dengan bahkan, maksud bahkan tidak dihancur debu jejak mereka. Mana dapat ditandingi, tidak dapat dilawan ataupun tidak ada siapa pun yang dapat mencapai rekod dipanggil sahabat-sahabat sekalipun sekadar debu-debu pada tapak kaki mereka.
Bukan setakat tak boleh nak mencapai darjat sahabat. Maknanya tak boleh nak memecahkan orang kata keunggulan debu-debu tapak kaki sahabat pun tak ada siapa di kalangan dinasti kemudian ni yang boleh dipanggil boleh mencapai. Dan ini penting. Dan tidaklah terkemuka mereka itu dengan ilmu kalam, ilmu fikih. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dia tak pandai berdebat. Kita tak jumpa dia panggilnya. Mereka suka berdebat, mereka suka berbahas. Akan tetapi keunggulan mereka itu ialah dengan ilmu akhirat dan jalan menuju kepadanya dan jalan menuju kepada akhirat. Itu Imam Ghazali sebut begitu. Tidaklah Abu Bakar melebihi manusia lain lantaran banyak puasa, salat, banyak meriwayatkan hadis, fatwa dan kata-kata, tetapi kelebihannya, yang kelebihan Abu Bakar adalah kerana sesuatu yang mulia dalam dadanya, sebagaimana diakui oleh Nabi SAW sendiri. Rasanya kena kalau tengok pada hadis Nabi SAW itu, walakin wama fadala Abu Bakrin, tidaklah lebihnya Abu Bakar an-nasas atas sekalian manusia yang lain dengan banyaknya puasa, sembahyang, ataupun dengan banyaknya riwayat hadis ataupun fatwa dan juga kalam. Walakin bisyai'in, akan tetapi dengan sesuatu waqara fi sadrih. Waqara fi sadrih. Sini terjemah yang mulia dalam dadanya. Asalnya yang lebih tepatnya waqara, iaitu yang tetap ataupun yang kukuh dalam hati dia. Mana iman dia lah. Iman dia tu. Sebagaimana riwayat yang umum menyebutkan, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Tidaklah iman itu dengan angan-angan dan juga dengan berhias-hias kata, walakin ma waqara fil qalbi, melainkan apa yang menetap dalam hati, wasadaqul amal, dan dikotakan, dibuktikan dengan amalan. Jadi hadis menyebutkan Sayyidina Abu Bakar ni dia lebih pada orang lain bukan kerana banyaknya puasa, salat, banyaknya meriwayatkan hadis, fatwa dan kata-kata, tapi kelebihannya kerana iman yang menetap teguh dalam dada dia itu. Cuma dalam tahqiq Imam Al-Iraqi di bawah tu ada dirawikan oleh Tirmizi dari Sayyidina Abu Bakar bin Abi Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dan kata Al-Iraqi, aku tidak mendapatinya marfu'. Mana hadis ini tidak marfu'. Mana marfu' ni sampai kepada Nabi. Dia bukan kalam Nabi SAW. Dia kalam orang lain. Tapi pengiktirafan pada Sayyidina Abu Bakar. Dan itu hendaklah engkau berusaha mencari rahsia itu. Dan hendaklah dari itu hendaklah engkau berusaha mencari rahsia itu. Mana rahsia dia panggil kemuliaan sahabat Nabi, ketinggian sahabat Nabi itu. Itulah jauhar mana permata. Permata yang bernilai dan mutiara yang tersimpan rapi. Tinggalkanlah apa yang bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia terhadap hal itu. Mana tinggalkanlah apa yang biasa engkau temui pada manusia. Maknanya jangan terbuai dengan pandangan yang biasa engkau lihat yang dianuti oleh orang ramai. Sebaliknya cari yang sebenarnya rahsia tu. Rahsia ketinggian sahabat tu apa dia? Rahsia kemuliaan yang sebenarnya sebagaimana yang dicapai oleh sahabat tu apa dia sebenarnya? Janganlah, tinggalkanlah, abaikan apa yang bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia. Apa yang engkau biasa perhatikan. Dalam bahasa Arabnya Imam Ghazali sebut matatabaqa. Tatabaqa ni maknanya apa yang menjadi kebiasaan. Wada'anka ma tatabaqa aksaran nas alaih. Tinggalkan, jangan beri perhatian kepada apa yang bersesuaian kebanyakan manusia dengannya. Mana pandangan kebanyakan manusia. Sebaliknya cari apa yang sebenar. Tinggalkan akan apa yang
bersesuaian engkau dengan kebanyakan manusia terhadap hal itu, mana hal ketinggian yang sebenar itu, terhadap pengagungan dan penghormatannya. Mana apa yang sebenarnya manusia agung kerana penghormatan oleh manusia, oleh mereka, itu jangan kamu terpengaruh kerana sebab-sebab dan penarik-penarik yang akan panjang perinciannya. Kerana manusia ini, dia tertarik kerana ada sebab-sebab dan penarik-penarik tersendiri, bukan kerana hakikat. Yang bukan mungkin kerana dari sudut dia panggil pangkat, mungkin kerana pemerintah yang mengangkat, dan mungkin kerana masyarakat sendiri mungkin pada ketika itu mereka jauh daripada Quran, jauh daripada hadis. Jadi penilaian-penilaian mereka itu bukan penilaian mengikut perspektif Quran hadis, tapi penilaian berdasarkan kepada keinginan masing-masing. Rasulullah SAW telah berpulang dengan meninggalkan beribu-ribu orang sahabat. Semuanya ulama billah. Ya, sebab itu sahabat kulhum udulun. Para sahabat semua mereka adalah orang-orang yang adil, orang yang saleh. Mereka dipuji oleh Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu dengan baik tentang ilmu kalam dan tidak menegakkan dirinya. Maknanya tidak menampilkan dirinya menjadi juru fatwa kecuali beberapa belas orang sahaja. Salah seorang daripadanya ialah Ibnu Umar. Dan banyak ibu-ibu itu hanya belas orang saja para sahabat yang terkenal dengan ahli fatwa. Yang kebanyakan yang lain itu mereka tidak sibuk dengan fatwa kerana mereka tahu itu bukan tugas mereka. Tugas mereka adalah ibadat, qiyamul lail, mengejar akhirat. Itu pun, yang kata Imam Ghazali, Ibnu Umar apabila diminta fatwanya, lalu dia menjawab kepada peminta fatwa itu, pergilah kepada Amir, si Fulan, Amir Fulan. Maknanya pergilah kepada pemimpin kamu, si Anu, yang bertanggungjawab segala urusan manusia dan letakkanlah di pundaknya. Maknanya kamu lontarkan soalan kepada dia. Kata-kata itu kata Imam Ghazali menunjukkan bahawa para sahabat, mereka pandangan bahawasanya mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum hakam adalah termasuk mengikuti kekuasaan dan pemerintahan. Mana termasuk dalam tugas kekuasaan dan pemerintahan. Jadi sebab itu kalau mereka itu tidak berjawatan sebagai mufti, tidak berjawatan sebagai qadhi, mereka tak akan bersibuk-sibuk untuk menjawab soalan. Ya, kecuali kalau terpaksa sangat. Ya. Kerana mereka merasakan itu hanyalah tugas, dipanggil tugas orang yang diamanahkan. Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat, maka berkata Ibnu Mas'ud, telah meninggal 9/10 ilmu. Mana telah meninggal, telah mati, turut mati bersama Umar 90% ilmu. Lalu orang bertanya kepadanya, mengapakah anda berkata demikian? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak sahabat. Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak maksud ke ilmu fatwa dan hukum. Sesungguhnya aku maksud ke ilmu tentang Allah. Ya, maknanya kefahaman tentang Allah, makrifah tentang Allah itu ada bersama Umar, tidak ada pada orang lain. Ya, bila Umar meninggal, makanya banyak ilmu makrifah tentang Allah itu yang turut pergi bersama Umar. Adakah anda pendapat bahawasanya maksud Ibn Mas'ud itu ilmu kalam, ilmu berdebat? Mana 9/10 yang hilang pada Umar itu. Imam Ghazali tanya kita, apakah kamu rasakan ilmu yang hilang itu ialah ilmu kalam, ilmu berdebat? Kalau begitu, mengapa anda tidak berlumba-lumba mempelajari ilmu tadi yang hilang 9/10 daripadanya dengan wafatnya Umar? Jadi sudah tentu kamu akan menjawab tidak. Yang tidak dia panggil. Sebab Umar tidak terkenal sebagai orang yang dia panggil apa? Sebagai orang yang banyak bercakap ataupun dia banyak sibuk dengan pemerintahan, khalifah, dan tidak banyak hadis yang disampaikan. Dan Umar terkenal di antara orang yang dipanggil apa? Orang yang kuat mujahadahnya, orang yang sangat menjaga, dia panggil, menjaga orang kata apa, hubungan dengan Allah Ta'ala, sehingga kan ada riwayat menceritakan Umar ini kalau dia lalu satu lorong, Iblis tak akan lalu lorong itu. Dan Umar ini kalau takdirkan ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW, nasihat Umar lah yang akan menjadi Nabi. Ya, jadi kalau begitu, mana kalau kamu menjawab tidak, ya, mana Umar tidak terlibat ilmu kalam, ilmu perdebatan,
Maka mengapa anda tidak berlomba-lomba mempelajari ilmu tadi yang hilang? Mana ilmu yang sebenarnya yang hilang 9/10 itu apa dia sebenarnya? Cuba cari rahsia ilmu Omar itu. Apa sebenarnya rahsia ilmu Omar itu? Dan Omar lah yang menutup pintu ilmu kalam. Bahkan Omar lah yang menutup pintu ilmu kalam dan pertengkaran dan memukul Sabir bin Isli dengan cemeti. Ya, bahkan Omar zaman dia, dialah yang menegah orang menyebutkan ini dengan perdebatan. Termasuk dia ni salah seorang yang mana yang dia menyebutkan orang dengan namanya Sabir bin Isli. Omar pernah sebat dia dengan cemeti. Tak kala dia memajukan suatu pertanyaan kepadanya tentang pertentangan dua ayat dalam kitab Allah, dan membekotinya. Omar dipanggil apa? Omar memulaunya. Omar memulaunya. Mana tidak melayaninya. Bila dia datang, ia bertanyakan soalan-soalan yang sebenarnya tak membuahkan amalan pada Sayyidina Omar. Tentang dipanggil apa? Makna-makna yang rumit daripada ayat Quran sendiri. Jadi Umar tidak melayaninya serta menyuruh orang banyak jangan melayaninya. Jangan melayaninya, jangan respon dengan perdebatan-perdebatan yang dia cuba bangkitkan. Dan cuba Sabir bin As cuba bangkitkan ini. Yang tidak bercakap-cakap dengan dia. Adapun kata anda bahawa yang termasyhur dari ilmu kalam ialah ahli ilmu fikih. Adapun kata anda bahawa yang termasyhur dari ahli ilmu ialah ahli ilmu fiqh dan ilmu kalam, maka ketahuilah bahawa kelebihan yang diperolehi mereka pada sisi Allah itu adalah satu hal. Dan kemasyhuran yang diperolehinya pada manusia itu satu hal yang lain. Jadi walaupun kamu kata tadi, macam mana kamu kata ilmu kalam ini kamu letakkan martabat yang rendah, ilmu fiqh pun kamu letak martabat yang rendah. Padahal orang termasyhur itu adalah dari kalangan ulama fiqh ilmu kalam pada hari ini. Maka Imam Ghazali jawab, dia kata, kemasyhuran itu di sisi Allah Ta'ala lain, di sisi manusia lain pula. Kemasyhuran itu di sisi Allah Ta'ala lain. Di sisi maka ketahuilah bahawa kelebihan yang diperolehi mereka ini manusia itu pada sisi Allah satu hal, dan kemasyhuran yang diperolehi pada manusia di sisi manusia satu hal yang lain. Jangan campur adukkan. Jadi sekarang ni kita kena tanya, yang kita nak itu kemasyhuran di sisi Allah kah ataupun kemasyhuran di sisi manusia semata-mata kah ataupun kemasyhuran di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu kata Imam Ghazali, dia bawa contoh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sesungguhnya kemasyhuran Abu Bakar adalah kerana dia khalifah. Ini di sisi manusia. Kemasyhuran Sayyidina Abu Bakar, kerana dia seorang khalifah. Sedang kelebihan yang diperolehi dia adalah kerana suatu rahsia yang mulia dalam hatinya. Dia masyhur di sisi manusia. Masyhur sebab apa? Khalifah. Tapi kelebihan sebenar dia itu di sisi Allah Ta'ala itu sebab apa? Bukan kerana khalifah itu. Allah Ta'ala menganggap tinggi Sayyidina Abu Bakar bukan kerana khalifah dia tu, tapi kerana rahsia dalam hatinya itu yang disebut tadi, ma waqara fil qalbi tadi, oleh dia panggil asar tadi. Kemasyhuran Omar adalah disebabkan siasat politik kerana dia amir, terkenal. Kebijaksanaan dia itu di sisi manusia, dan kelebihannya adalah disebabkan ilmu mengenal Allah. Mana kelebihan yang sebenar Omar di sisi Allah Ta'ala bukan kerana dia amir. Tidak ada ayat ataupun Quran yang menyebutkan kelebihan Omar kerana dia amir. Cuma sejarah menyebutkan dia. Tapi kelebihan dia yang sebenar sebagai disahkan oleh Nabi SAW itu adalah kerana dia mengenal Allah. Yang mati 9/10 daripadanya, makna 9/10 ilmu. Bila Umar mati, 9/10 ilmu pun turut mati. Itu ialah mengenal Allah itu, dengan kematiannya. Yang mati 9/10 daripadanya ilmu mengenal Allah itu dengan kematian Umar. Dan disebabkan maksudnya
dan disebabkan maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dalam pemerintahan. Dan juga yang disebabkan juga ketinggian kelebihan Umar di sisi Allah juga ialah kerana tujuan Umar itu dalam pemerintahan dia. Dan tujuan yang ingin, tujuan yang ingin dicapai oleh Umar dalam pemerintahan dia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam pemerintahan, keadilan dan kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Itu yang menyebabkan martabat dia tinggi di sisi Allah. Bukan kerana semata-mata jawatan dia amir itu. Dan itu adalah keadaan batin dalam rahsia dirinya. Adapun segala perbuatan zahiriahnya yang lain, maka tergambar timbulnya dari mencari kemegahan, nama, ingin terkenal dan gemar kepada kemasyhuran itu. Maka adalah kemasyhuran itu padam binasakan. Jadi kalau sekadar kemasyhuran itu, itulah sebenarnya kata Imam Ghazali. Dan itu adalah keadaan batin dalam diri, dalam rahsia dirinya. Itu sebenarnya kemasyhuran insya-Allah. Kelebihan insya-Allah. Adapun kata dia, kemasyhuran yang bersifat perbuatan zahiriah yang lain, dia panggil yang lain daripada batin, maka tergambar timbulnya, maka apa yang tergambarnya bukan timbulnya itu daripada mana? Daripada kerana mencari kemegahan, nama, ingin terkenal dan gemar. Selain daripada kemegahan ataupun kelebihan batin itu, itulah yang tergambar punca timbulnya itu, iaitu kemegahan, nama, ingin terkenal dan gemar pada kemasyhuran. Maka semua itu dia kata adalah kemasyhuran yang membinasakan. Dan kelebihan itu mengenai hal rahsia yang tidak dilihat oleh seorang manusia pun. Maknanya kelebihan yang sebenar tulis itu. Dan adapun kelebihan yang sebenar di sisi Allah itu ialah mengenai hal rahsia yang tidak dilihat oleh seorang manusia pun. Hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui kita. Sebab itu ayat Allah Ta'ala kata, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menyucikan diri kamu sendiri, mana menganggap diri kamu suci, kerana Allah Ta'ala yang paling mengetahui siapa sebenarnya bertakwa, siapa yang sebenarnya bertakwa kepada dia. Maka pada para ahli ilmu fikih dan ilmu kalam adalah seperti khalifah, qadi dan ulama. Mana mereka itu jawatan yang mana hanya kemasyhuran di sisi manusia, yang bukan kemasyhuran di sisi Allah Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kita di situ, nanti kita insyaAllah bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.